Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day everybody. Hari ini kita akan baca chapter 7, Account Receivable Management. Kenapa kita kata account receivable ni? Account receivable ni adalah account yang kita akan terima bayaran pada masa ke semasa apabila akibat kita memberi kredit sale apabila kita bagi jualan tanpa tunai ataupun jualan kredit kepada kita punya customer. Okey, customer kita ada bisnes, jadi dia perlu jual dahulu dan dia akan bayar kemudian. Jadi apabila dia bayar kemudian, dia akan memerlukan masa untuk membayarnya. Jadi kita kena menguruskan akaun ni. Jadi kita tahulah kita punya customer, mungkin dia akan bayar, mungkin dia lambat sikit bayar, ataupun ada yang tak bayar langsung. Jadi kita kena tengoklah macam mana nak menguruskannya dengan lebih baik. Alright, kita tengok first of all, kita tengok account receivable punya definition. So account receivable is outstanding amount owed by a firm to its customer lah. Biasanya jumlah yang dipinjam ataupun jumlah yang dihutang oleh satu syarikat kepada customer dia lah, as a result of credit sales. Okay, the amount of account receivable determined by volume, bergantung pada jualan kredit sale lah. Lagi banyak jualan kredit, lagi besar lah account receivable tu dari segi amount. The average length of the time and sales collection dipanggil average collection period. You all dah dengar kan perkataan ni, dah 2 kali kita dengar, iaitu average collection period. ACP ialah purata kutipan, tempoh kutipan bila kita nak kutip kita punya wang daripada jualan secara kredit kepada kita punya customer tadi. Alright, dan kita tengok first of all, kita akan tengok this one, dia panggil credit policy. Okay, credit policy is the system for managing account receivable, iaitu kita kena ada 3 perkara lah: credit standard, credit terms dan credit policy. Credit standard ni adalah apa yang menyebabkan pinjaman ataupun jualan secara kredit ni dibenarkan. Apa standard dia? Bukannya semua kita boleh bagi. Jualan kredit dia ada standard dia. Lepas tu ada term dia, credit term biasa anda selalu dengar kan. Nanti kita akan tengok apa itu COD kan, CBD dan sebagainya. Dan akhir sekali kita ada collection policy. So ada 3 perkara yang kita akan discuss dengan lebih detail. Dan kita tengok pertama iaitu credit standard. Credit standard ni, kalau kita tengok credit standard ni, kita nak tahu apakah dia punya faktor yang kita boleh bagi jualan secara kredit atau bagi pinjam lah. Kalau kat bank dia bagi pinjam dekat dia punya klien macam mana dia nak tengok ni kan. So at least kita ada 5C. Kalau selalu dengar 5C ni lah So this one 5C ni, yang pertama dia panggil character, attitude lah. Kalau dah attitude dia, memang dia pinjam, dia tahu bayar, dia jenis attitude yang bagus kan, dia ada honor, dia obligation, dia mematuhi dia punya tanggungjawab. Itu sangat penting lah. Itu number 1, itu paling penting. Karakter dahulu. Orang tak tengok dia punya poket tebal tak tebal, dia tengok karakter dahulu. Karakter ni kalau orang kaya tapi karakter buruk, tak nak bayar saja-saja kan, that one is karakter yang teruk lah. Itu kita dah kena reject lah. Okay, dan yang kedua capacity, kemampuan, dia punya paycheck kan, gaji dia, ataupun kekayaan dia lah, capacity, kemampuan dia kan. So the ability customer to pay, dia ada banyak lagi tak ruang untuk dia bayar. Maksudnya dia ada receive tak dia punya jualan, dia ada cash tak, dia mungkin ada terima bayaran kemudian tak, ataupun gaji dia besar tak, ataupun cukup tak. That one is capacity. Yang ketiga capital, modal. So working capital lah, biasanya kalau kita tengok customer kita kan, dia tengok modal dia. So modal dia untuk kerja dia macam mana, so hari-hari dia simpan cash macam mana kan, berapa cash in cash out dia. That one is capital. Yang keempat collateral, iaitu cagaran orang Melayu panggil cagaran kan. So kalau ada apa-apa hal dari segi jualan ataupun dari segi nak bayar dia punya hutang ataupun dia punya credit sales tadi, adakah dia ada aset-aset yang dia backup for credit. Contohnya dia ada tak dia punya dia punya aset yang dah dipark sebagai collateral. Dan akhir sekali bergantung pada condition lah. Sekarang ni condition kita tengok market very bad sebab kita punya COVID-19 ni. So bergantung pada keadaan condition. Kadang-kadang customer okay but condition is not okay kan. That one is bergantung jugalah. Alright. Okay, ni kita tengok credit terms pula Very simple. Credit term ni kita selalu dengar lah. Open terms, that one is line of credit lah, bagi pinjam ikut sukalah dekat kredit, tapi dia ada 10 days grace period lah. Open term bila-bila nak bayar, bayarlah. Dia pinjam, bila ambil barang secara kredit, dia bayarlah. Yang kedua, kita ada cash before delivery. Ini anda tak pernah dengar kan, anda selalu kena COD je. So cash before delivery ni adalah
kita jualan biasanya online lah kan, bayar dulu baru barang di post. That one is cash before delivery. Yang kedua, cash in advance. Cash in advance ni bayar dahulu juga, sama je macam CBD. Dan yang ketiga adalah cash on delivery. Anda biasa dengar ni, bila barang sampai depan rumah, kita terus bayar baru ambil barang. Net 30. Net 30 tu maksudnya payment kena bayar penuh dalam masa 30 hari. Net 60 kena bayar dalam 60 hari. Satu lagi kita panggil this one is this one trade term. This one trade term 2, 10, net 30. 2% discount apabila dibayar dalam masa 10 hari pertama, dan kena bayar penuh tanpa diskaun sehingga hari ke-30. Lewat daripada hari 30, anda kena blacklisted. Itu contoh credit terms yang ada. Okay. Kemudian kita tengok collection policy. Ni kalau orang tak bayar lah, biasanya kita akan hantar reminder yang pertama. Bila kita hantar reminder, bagi tahulah, hantar invoice yang diorang dah terima dah hari tu kan. Lepas tu kita ada follow up. Follow up, kita kena tanya, kita datang kan kat kedai dia, kenapa tak bayar lagi ni, ada masalah apa kan. Dan akhir sekali kita ada drastic action, iaitu kita ada kutip hutang, gunakan agent ataupun kita hantar lawyer lah. Ada 3 kaedah yang mungkin daripada atas ke bawah tu semakin lama semakin keras lah. Alright, mudah saja. Collection policy, collection standard, credit standard dan credit terms. Itu chapter yang paling simple sekali yang ada. Okay. Ni adalah implication of change in credit policy. Jika ada berubah implikasinya terhadap credit policy, credit terms, mungkin kita boleh rendahkan harga kan, untuk galakkan ramai lagi customer datang kan. Lepas tu kita boleh pendekkan tempoh kredit supaya customer boleh bayar lebih bagus lah. Tapi takut ianya akan mengurangkan sale lah. Okay. Dan kita ada credit standard. Jika kita ketatkan lagi standard ni, mungkin ramai yang tak boleh bayar. Bila tak boleh bayar ni jadi bad debt lah, hutang-hutang yang lapuk kan. Dia tak boleh bayar, jadi kita pun tak boleh nak tuntut. Dan collection policy ni lagi keras kita buat cara kita, mungkin ramai lagi yang tak nak berhutang dan tak nak ambil barang dengan kita. That one is 3 perkara yang ada impact lah. Ini tengok dalam chapter buku. Jika kita keraskan ataupun lebih lenientkan dia, ada perubahan yang berlaku lah terhadap customer dengan sales. Alright, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.